F-22A Raptor merupakan jet pejuang generasi kelima yang dihasilkan oleh syarikat Lockheed Martin. Ia digunakan oleh Tentera Udara Amerika Syarikat United States Air Force USAF semenjak 15 Disember 2005. Hampir keseluruhan bahagian jet pejuang ini termasuk rangka pesawat dan sistem persenjataan dihasilkan oleh Lockheed Martin. Syarikat Boeing pula bertanggungjawab untuk menghasilkan sayap, bahagian fuselage, sistem latihan dan integrasi avionik. YF-22A menjadi asas kepada pembangunan F-22A Raptor. Sesuai dengan kelasnya sebagai jet pejuang generasi kelima, Raptor menggabungkan ciri-ciri stil, aerodinamik dan avionik sebagai faktor pelonjak keupayaannya di udara. Pesawat ini dihasilkan melalui program Advanced Tactical Fighter ATF oleh USAF. Program ini bermatlamat untuk menghasilkan jet pejuang penguasaan udara Air Superiority Fighter bagi mengimbangi keupayaan Sukhoi Su-27 dan Mikoyan MiG-29 yang dihasilkan oleh Kesatuan Soviet pada era 1980-an. Lockheed merupakan antara syarikat yang menyertai program tersebut dengan menghasilkan YF-22. Rekaan ini kemudiannya dipilih mengatasi YF-23 yang dihasilkan oleh Northrop. Hasil daripada pemilihan ini, YF-22 dibangunkan untuk menjadi F-22. Jet pejuang F-22A Raptor direka sebagai pesawat penguasaan udara bagi mengimbangi ancaman Sukhoi Su-27 dan Mikoyan MiG-29. Sehingga hari ini sebanyak 187 buah F-22A dihasilkan. Pada mulanya, USAF merancang untuk melakukan perolehan sebanyak 750 Raptor, namun dihalang oleh isu kos penghasilan yang sangat tinggi. Selain daripada itu, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Robert Gates menegaskan F-22 tidak relevan dengan konflik moden selepas Perang Dingin tamat. Ini adalah berdasarkan situasi semasa konflik global yang pada ketika itu lebih cenderung kepada peperangan bukan konvensional seperti di Iraq dan Afghanistan. Had penghasilan F-22 turut disokong oleh pengerusi Jabatan Ketua Staf Bersama Joint Chief of Staff. Menurut beliau, fokus perlu diberikan kepada penghasilan F-35 untuk kegunaan ketiga-tiga cabang perkhidmatan tentera Amerika. Keputusan untuk menghadkan penghasilan F-22A kepada 187 kemudiannya dipersetujui oleh Senat Amerika Syarikat pada 2009. Selain pengharaman ekspor, bilangan pengeluaran F-22A turut dihadkan oleh Amerika Syarikat. Bagi melindungi teknologi dan rahsia aset ini, Amerika Syarikat telah menggubal undang-undang untuk mengharamkan pasaran ekspor F-22A serta komponennya. Namun begitu, pesawat ini telah menarik minat Australia, Jepun dan juga Israel. Faktor kos serta undang-undang telah menjadi faktor penghalang kepada perolehan Raptor oleh ketiga-tiga negara ini. Akhirnya, kesemua negara tersebut melakukan perolehan F-35 Lightning II yang juga dihasilkan oleh Lockheed Martin. F-22A pernah dihantar oleh Amerika Syarikat semasa melaksanakan latihan bersama Tentera Udara di Raja Malaysia di dalam X-Scope Taufan 2014. F-22A berupaya untuk terbang pada kelajuan Mach 2.25 semasa melakukan Super Cruise, penerbangan supersonik secara berterusan. Pesawat ini mampu untuk mencapai kelajuan Mach 1.82 1963 km sejam bersamaan. Jarak tempur combat range pesawat ini adalah 850 km sekiranya ia melakukan penerbangan super cruise sejauh 185 km. Altitude ceiling bagi pesawat ini adalah 20,000 meter. Daripada segi persenjataan, pesawat ini dipasang di ruang dalaman persenjataan Internal Weapon Bay bagi mengekalkan ciri-ciri stil Raptor. Namun begitu, pesawat ini tetap mempunyai 4 tenggekan pilon bagi membawa tangki luaran bahan api tambahan. Pesawat ini dilengkapi dengan meriam 20mm M61A2 Vulcan bagi menghadapi musuh di udara. Raptor akan dilengkapi dengan AIM-120 AMRAAM dan AIM-9 Sidewinder. Bagi menggempur sasaran darat, F-22A akan dilengkapi dengan Joint Direct Attack Munition JDAM ataupun GBU-39. Pratt & Whitney F119 PW100 merupakan enjin yang digunakan pada F-22A Raptor. Daripada segi avioniknya pula, radar AN/APG-77 version 1 pada pesawat ini berupaya untuk mengesan sasaran bersaiz 1 meter persegi di dalam lingkungan jarak 201 ke 241 km.
Pancaran radar secara berfokus mampu untuk mengesan sasaran bersaiz sama pada jarak 400 km. Sistem amaran radar ANALR-94 yang dipasang pada pesawat ini mampu untuk memancarkan radar sehingga jarak 460 km. Dan pesawat ini dilengkapi dengan sistem amaran misil ANAAR-56. Tingkat upaya dan pelbagai program lain telah dirancang bagi memanjangkan jangka hayat pesawat F-22A untuk terus dioperasikan sehingga tahun 2040. Seperti aset-aset pertahanan yang lain, F-22 Raptor tidak terlepas daripada menjalani tingkat upaya bagi mengatasi kelemahan dan juga memanjangkan jangka hayat operasi pesawat. Pada asasnya, pesawat ini mempunyai had jam penerbangan sebanyak 8,000 jam. Sehingga Januari 2021, kesemua pesawat ini telah menjalani program baik pulih struktur bagi menambah jangka hayat penerbangan pesawat. Program ini telah menaikkan jangka hayat penerbangan pesawat sedia ada sebanyak 8,000 jam. Pada tahun 2019, F-22A mula menjalani tingkat upaya 3.2B. Tingkat upaya ini merupakan sebahagian daripada program Increment 3.2 yang mempunyai dua proses utama. Tingkat upaya 3.2A memberi fokus kepada keupayaan peperangan elektronik dan komunikasi pesawat. 3.2B pula merangkumi tingkat upaya geolasi dan sistem pengurusan baru bagi membolehkan integrasi AIM-9X serta AIM-120D. Radio Multifunctional Information Distribution System Joint Mix J untuk Link 16 mula disahkan untuk digunakan mulai tahun 2020. Tingkat upaya susulan pada pesawat ini memberikan fokus kepada pembentukan seni bina terbuka open architecture dan pembangunan perisian secara agile bagi membolehkan penambahbaikan yang lebih pantas di masa hadapan. F-22A dijangka akan menjalani Midlife Upgrade MLU. MLU akan merangkumi pemasangan sensor baru, penambahbaikan kokpit dan helmet mounted display HMD. Selain daripada itu, ia akan disaluti dengan cat steel yang lebih lasak berdasarkan teknologi F-35. Peranan F-22A akan digantikan oleh jet pejuang generasi ke-6 yang bakal dihasilkan melalui program Next Generation Air Dominance. Sekiranya anda mempunyai sebarang pendapat ataupun cadangan, sila kongsikan di ruangan komen yang disediakan di bawah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menekan butang like, share serta subscribe demi menyokong kemajuan channel kecil anak tempatan. Assalamualaikum, salam kita berjumpa lagi insya-Allah.